untuk kita bersama-sama berada dalam satu bulan yang sangat istimewa, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan berkat. Mudah-mudahan saudara-saudara jemaah sekalian, keberadaan kita pada hari yang kita berada pada hari ini 25 Ramadan 1437 Hijriah akan memberikan kepada kita nilai tambah kepada amalan ataupun ibadat yang kita buat kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita buat diterima oleh Allah Ta'ala dengan markah yang penuh. Jadi kita pada hari ini telah pun berada di kemuncak ataupun hujung-hujung bulan Ramadan. Berasa macam ke baru masuk Ramadan. Sedar tak sedar kita nak habis dah. Tinggal baki lagi 5 hari tuan-tuan sekalian. Baki lagi lebih kurang 5 hari lebih. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa kullu ma ati huwa qarib. Di akhir zaman ini setiap apa yang akan berlaku, yang jauh kita rasa dekat, yang lama kita rasa singkat. Di akhir zaman, benda hak jauh kita rasa dekat, benda yang lama, yang panjang masanya kita rasa singkat saja. Itu antara tanda-tanda umat di akhir zaman ini. Allah Ta'ala berikan perasaan semacam itu. Seumpama Ramadan yang kita berada pada tahun ini, rasa macam baru kemarin, baru diisytihar oleh penyimpan moho-moho besar. Esok 1 Ramadan, nak habis dah, 5 hari je tinggal lagi. Jadi sedar tak sedar begitulah tuan-tuan sekalian. Apa pun hak dia nak habis dah tu biarlah. Yang pentingnya kita kena tengok pada diri kita, sejauh mana kita telah memanfaatkan bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, saya pada pagi ini nak berkongsi dengan kita semua tentang rahmat di bulan Ramadan. Biasa orang bercakap tentang rahmat di bulan Ramadan ini di awal Ramadan orang bercakap. Sebabnya ada satu hadis yang masyhur di kalangan kita, walaupun dia punya sanad itu banyak perbahasan oleh ulama, namun diambil sebagai panduan kita juga. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Disebutkan bahawasanya Ramadan itu di awalnya rahmat, di pertengahannya keampunan, di akhirnya pelepasan daripada api neraka. Maka sebab itulah ramai di kalangan kita yang berbincang, yang bersembang, berkaitan dengan rahmat di bulan Ramadan ini pada awal-awal Ramadan. Biasanya begitu. Cuma saya nak buat satu benda yang terbalik sikit. Saya nak peringat balik, ataupun kita nak refresh balik. Kita nak kenang balik di akhir-akhir Ramadan ini, bahawasanya Ramadan ini satu bulan yang sangat-sangat rahmat. Supaya kita nak tinggalkan Ramadan ini bukan kata tinggal dengan suka hati, bahkan kita rasa rugi sangat, kerana kita tak akan berjumpa dah dengan bulan yang serahmat bulan Ramadan. Oleh kerana itu kita peringat balik, apakah yang disebutkan sebagai bulan Ramadan itu bulan yang rahmat dalam masa sepitah lalu. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut satu ayat Quran yang berkaitan dengan kefarduan puasa. Hal ni pun di awal-awal Ramadan itu ramai sangat dah pentazkirah, penceramah duduk baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai setengah-setengah kita pun ingat dah ayat ni. Maksudnya sekali pun ingat dah, wahai orang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga berpuasa, supaya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Ini satu ayat yang menyatakan tentang kefarduan puasa. Tuan-tuan, dalam ayat itu pun kalau kita tengok, sudah pun ada rahmat Allah Ta'ala. Kita nak gambarkan Ramadan ini rahmatnya dia kepada kita. Dalam ayat hak kita dengar sama dah tu pun, kalau perhati molek, di situ dah ada rahmat. Allah Ta'ala menyatakan
kita ni wajib puasa pada bulan Ramadan, tetapi dia tutup di akhir tu, sebagaimana orang-orang terdahulu daripada kamu juga telah berpuasa. Maksudnya puasa yang kita akan buat pada bulan Ramadan ini bukan satu benda yang baru. Bahkan orang dulu pernah buat dah. Ada dah orang pernah buat sebelum kita. Allah Ta'ala tutup begitu. Itulah katanya satu rahmat daripada Allah Ta'ala kepada kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita baru masuk kerja, anak-anak kita baru masuk kerja, pejabat mana-mana dah, biasanya setiap orang yang baru masuk kerja ni dia akan diberi satu fail oleh majikan dia. Fail itu dipanggil sebagai fail kerja lah, fail major dia. Apa benda bidang tugas yang dia kena buat. Biasanya begitu. Baiklah. Kadang-kadang bila kita masuk satu pejabat, kita bekerja di satu pejabat, kitalah orang yang pertama buat kerja tu. Tak ada orang lagi buat kerja tu sebelum ni. Maka fail kita tu akan jadi fail kosong. Tak ada benda satu lagi. Cuma dia buat antara bidang tugasnya, kitanya gini. Contoh, tak ada. Rojokan tak ada. Sebab kita orang mula-mula kena buat kerja tu. Berbanding kalau kita masuk tu, kita hanya sambung kerja orang dah. Kita buka file kerja tu, tengok-tengok, oh ada dah ni tahun 2011 orang buat dah program gini. Kalau ikutnya unit ni kena buat benda. Tengok ada dah buat program sebelum ni. Rojokan ada banyak dah. 2011, 2012, 2013 nak sampai ke 2016. Jadi kita rasa mana? Kita akan rasa sedikit mudah. Ada rojokan dah. Berbanding kalau kita masuk mula-mula kerja, buka file tak ada langsung rojokan. Tahun 2011 tak ada orang buat lagi. Tahun 2016 baru kerja ni digazet untuk dibuat. Jadi kita lah orang pertama yang kena buat kerja ni. Jadi kita tak tahu mana nak cari punca, nak buat mana ni. Nak tarik kat mana ni, nak buat kertas kerja mana. Jadi banyak perkara kita kena mikir. Berbanding dengan orang yang ada dah contoh sebelum tu. Nampak tak tuan-tuan? Saya nak kaitnya, ayat Quran tadi Allah Ta'ala sebut, kamu kena puasa sebagaimana orang-orang dulu puasa. Maksudnya ada dah orang dulu puasa. Kita hanya tiru contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu semasa mereka berpuasa. Maka ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah berikan satu kerja kepada kita yang telah pun ada contoh dibuat oleh orang-orang sebelum daripada kita. Itu. Di situ pun ada dah nampak rahmat bahawasanya Ramadan ini satu bulan yang rahmat kepada kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis yang kita juga telah acak kali dengar, saya rasanya. Sehinggalah kepada hari yang kita berada hari ini 25 Ramadan ni, acak kali dia dengar ni penceramah kita sebut. Cuma mungkin dia tak sebut teks bahasa Arab, dia sebut kat Melayu. Saya baca ke bahasa Arab. Nabi menyatakan kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah. Yudha'af. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam ini, manusia ni, dia akan digandakan, akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa gandaan, dengan beberapa bayaran tertentu, pahala lah. Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan dengan 10 dibayar oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kita buat satu benda, Allah Ta'ala bayar 10. Buat satu kebaikan, diberikan pahala bayaran sebanyak 10 gandaan. Ila 700 dha'fin. Sehinggalah 700 kali ganda. Digandakan hingga 700 gandaan dia, mengikut kelayakan kita lah. Kita buat dengan lebih ikhlas, maka lebih tinggilah kita punya gandaan. Sehingga 700 Allah Ta'ala akan gandakan pahala yang akan dibayar pada kita. Maka Allah Ta'ala sebut, kata Nabi, qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali hanya satu benda, satu ibadah yang mana Allah Ta'ala buat satu exception, pengecualian. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa ini hanyalah untuk aku, dan aku sahaja yang boleh balas, yang boleh bayar berapa aku nak bayar kepada orang yang berpuasa. Tengok tak situ. Hak lain ada mata nilaiannya. Kita sedekah ada 10. Kita semayang jemaah dapat 27. Ada gandaan tu. Bilangan tu nampak dah. Kita buat apa lagi? Baca Quran, satu huruf dapat 10. 2 huruf 20 dan seterusnya begitulah. Tetapi puasa tidak disebutkan berapakah kita akan dapat.
Kerana Allah Ta'ala sebut fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana puasa ni hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sahaja yang boleh tentukan berapakah gandaan, nombor-nombor berapa nak bagi kita tu. Dia tak sebut secara jelas. Lalu katanya Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama dalam mazhab Hambali, disebut ini menunjukkan anna as-siyam la ya'lamu qadru mudha'afatu sawabuhu illa Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya puasa ni satu aktiviti ibadah yang mana tidak ada orang yang boleh mengetahui kadar mana gandaan pahala yang akan dibayar oleh Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Li'annahu, sebab apa tu? Kerana puasa ini afdalu anwa'us sabar. Kerana puasa ini satu aktiviti yang sangat mencabar, yang sangat mencabar dia punya kesabaran. Di antara banyak-banyak ibadah yang kita buat, tuan-tuan, puasalah benda yang paling mencabar sekali. Ibadah paling mencabar. Mencabar benda, mencabar kesabaran kita. Hak lain kalau kita tak cakap, kita boleh semayang duduk kalau semayang. Tak cakap nak berdiri, boleh duduk sakit. Tak cakap nak duduk, boleh baring semayang. Maksudnya sabar tu kita boleh hejah. Orang yang tak tahan sabar berdiri, dia sakit lutut, dia boleh duduk. Dengan duduk tu dia masih lagi boleh bersabar. Tetapi orang yang berpuasa, dia terpaksa menahan kesabaran, kelaparan dan kedahagaan dia tu daripada pukul 5.30 pagi sampailah kepada pukul 7.20 petang, 7.25. Tanpa prejudis, kena tahan. Kecuali kes-kes yang tertentu sahaja. Kalau tak ada sakit, tidak melancong, tidak musafir, tidak ada apa-apa keuzuran, memang kena puasa je. Ada pun semayang, selain daripada solat fardu, semayang sunat, tak nanti kita sakit, kita boleh semayang duduk juga, semayang sunat. Nak kata beza. Jadi kita bersabar dalam solat ni kurang sikit daripada bersabar masa puasa. Berpuasa, kesabaran kita tinggi lagi, memerlukan kesabaran yang tinggi lagi. Nak tahan benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Pulak tu, tahan puasa ni bukan pasal benda-benda yang haram. Kalau tahan daripada kita jatuh kepada benda yang haram ni, benda yang kita biasa buat dah. Kalau tak puasa pun kita buat. Tahan daripada makan duit riba, tahan daripada makan makanan yang haram, tu memang biasa. Masalah sekarangnya bila kita puasa, kita menahan diri daripada yang halal. Itu masalah kita. Jadi hak ni hak dinyatakan oleh ulama bahawasanya orang yang berpuasa dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Sebab hak dia kena tahan bukan setakat hak haram, bahkan hak halal pun kena tahan juga. Contoh, air sirak depan mata. Kalau tak puasa, kita boleh minum air sirak, halal. Tapi disebabkan puasa, dia kena tahan, tak boleh minum air sirak. Ataupun orang rumah kita lah, bini kita, dia tu halal bagi kita tu, boleh pegang, boleh petek, boleh ikut pandai kita nak setuh ke mana pun. Tetapi masalah lah ni, bila puasa kita kena tahan, tak boleh setuh dia. Bukan tak boleh setuh terus, maksudnya tak boleh setuh tempat-tempat hak unik dan strategik. Jadi oleh kerana itu, benda hak halal pun kena tahan. Jadi memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Sebab itu katanya ulama, sebab itulah Allah Ta'ala dia merahsiakan berapakah ganjaran pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebab orang berpuasa ni dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk berpuasa. Sabit dengan satu ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membayar kepada orang-orang yang bersabar ganjaran pahala yang tidak ternilai, bighairi hisab. Bighairi hisab. Orang yang bersabar, Allah Ta'ala akan bayar pahala dia dengan tidak ternilai. Sebab itulah tidak dinyatakan berapakah ganjaran pahala puasa, kerana orang yang berpuasa ni dikira orang yang sangat-sangat bersabar. Bila bersabar, maka tidak ada satu nilaian yang boleh diletakkan dalam dipanggil nombor-nombor yang ada atas dunia ni. Semua sekali hanyalah Allah Ta'ala yang berhak menentukan. Maksudnya lebih lagi daripada nombor-nombor yang ada pada kita. Baik tuan-tuan sekalian, kenapakah bulan Ramadan ini kita sebut sebagai bulan yang rahmat? Kita dah sebut dah tadi.
Rahmatnya Ramadan ni kita nampak daripada apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat Quran dan juga hadis Nabi tadi. Rahmat dia. Maksudnya kita orang berpuasa ni sendiri, oleh kerana kita akan dibayar oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran yang sangat lumayan, maka itu dikira satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penjawat awam dibayar 500 bonus raya. Kita kata rahmat tu. Sebab bulan lain tak dapat. Bulan Ramadan saja dapat rahmat. Jadi kalau Allah Ta'ala sendiri yang beri satu benda yang dia tak nyatakan nombor. Ni kita orang nyata nombor 500, dapat 1000. Kita rasa suka hati dah tu. Sebab pada kita banyak. Dan kalaulah Allah Ta'ala yang meletakkan pahala puasa ni, dia tak khabar berapa. Dia merahsiakan berapa nombor tu. Takkan kita tak berasa suka hati? Kita mesti berasa lebih suka hati kerana nombor tu tidak dinyatakan. Jadi kemungkinan besar akan banyak lagi yang akan kita dapat daripada yang sepatutnya. Jadi biasanya benda-benda yang dirahsiakan ini berbentuk special. Biasa kalau kita nak buat kejutan kepada ahli keluarga, hari jadi ke, ataupun ada berita-berita gembira, kita tak khabar awal-awal. Kita merahsiakan benda tu. Kita panggil sebagai benda yang suspend. Jadi benda-benda suspend ni benda yang istimewa biasanya. Jadi begitu juga dengan Allah Ta'ala. Dia tak khabar kita berapa pahala puasa ni, sebab nak khabar ni suspend. Jadi mana istimewa satu bayaran yang kita diwar-warkan dengan banyak ni, dengan satu bayaran yang akan dibayar tapi tak khabar berapa yang kita akan dapat. Mana istimewa. Jadi mesti tentulah kita akan berasa lebih istimewa bila mana benda tu tidak dikhabar berapa harga dia. Sebab kemungkinan besar akan banyak nilaian yang akan dibayar kepada kita. Tiba-tiba bila mana kerajaan kita umum, contohlah ni contoh, dia umum, dia kata semua penjawat awam akan dapat bonus raya. Berapa tak tahu. Masing-masing kena pergi cek di akaun masing-masing. Jadi situ kita sendiri, orang yang akan dapat benda tu, kita rasa mana? Kita akan rasa teruja, berkobar-kobar, nak pergi cek ni berapakah angka yang akan keluar di mesin ATM kat bila kita cek. Sebab dia tak khabar berapa angka. Berbanding kalau dia khabar dah dapat 500. Kita pun siap-siap kira dah. 500 ni kejap je habis ni. Pergi Mading, pergi Kamda apa semua habis beli barang-barang raya. Berbanding kalau dia tak khabar berapa jumlah, kita mesti akan lebih tertunggu-tunggu dan kita mesti akan rasa teruja tu lebih lagi. Begitulah tuan-tuan, Allah Ta'ala sipang. Tidak khabar berapa kita akan dapat, kerana kita akan melihat sendiri berapakah nombor angka gandaan pahala puasa kita di hari akhirat esok. Di hari akhirat kita akan tengok di mesin ATM di hari akhirat berapakah kita akan dapat daripada puasa yang kita buat pada setiap tahun di bulan Ramadan. Baik tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apakah rahmat Allah Ta'ala lagi yang dalam bulan Ramadan yang telah pun kita lalui dalam 20 hari lebih ni. Antara lain keampunan. Tuan-tuan sekalian, berada pada bulan Ramadan satu nikmat yang sangat berharga. Kerana apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Antara lainnya keampunan. Setiap hari dalam bulan Ramadan merupakan hari pengampunan dosa kepada kita. Nabi kita sebut, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah pun lalu. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu antara kenyataan jelas yang disebut oleh Nabi kita SAW. Orang yang berada pada bulan Ramadan dan dia berpuasa, maka dia akan dapat satu tawaran yang hebat daripada Allah Ta'ala, iaitulah tawaran pengampunan dosa setiap hari tuan-tuan. Bukan hanya satu kali pada bulan Ramadan, setiap hari. Dan bulan Ramadan ada berapa hari? Bukan 10 hari, bukan hanya 15 hari, bahkan 30 hari. Satu bulan, 4 minggu, 30 hari tuan-tuan.
Jadi 30 hari kita akan dapat 30 kali pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat lumayan berbanding bulan-bulan lain, hanya hari-hari tertentu sahaja yang ditawarkan oleh Allah Taala untuk diampunkan dosa. Seumpama 10 hari awal di bulan Zulhijjah ataupun di pertengahan bulan Sya'ban, kita panggil sepu tu, ataupun mana lagi pada bulan-bulan yang disebut sebagai Ashharul Hurum. Jadi hanya hari-hari tertentu sahaja kita akan dapat pengampunan dosa. Tetapi pada bulan Ramadan, setiap hari pada bulan Ramadan pengampunan dosa. Laginya dalam bulan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan ni kita dapat tengok. Setelah kita melalui 20 hari lebih ni, kita dapat buat amal ibadah dengan banyak dan bersekali, bersama-sama. Tuan-tuan sekalian, pada bulan yang tidak Ramadan, aktiviti ibadah manakah kalau kita tanyalah yang kita dapat buat secara bersama-sama, beramai-ramai? Pada bulan yang selain pada bulan Ramadan, aktiviti ibadah manakah bila kita buat tu kita boleh buat seretak sama-sama dengan kawan-kawan kita, dengan anak-anak kita sekali? Tak banyak, ada tak banyak. Antara lain solat jemaah. Solat jemaah solat jemaah ni mesti ramai turun. Kalau hanya seorang mari masjid, tak boleh sembahyang jemaah lagi. Dia tak kira sembahyang, dia kena 40 orang paling-paling tidak dalam mazhab kita Syafi'i. Maka barulah boleh dijalankan, dilaksanakan solat jemaah. Jadi solat jemaah ni dia ramai orang yang menyertainya. Itu dipanggil sebagai aktiviti ibadah yang kita buat secara bersama. Ataupun solat jemaah, solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah di masjid di bulan-bulan lain tidak sehebat bulan Ramadan. Bila di bulan-bulan lain solat berjemaah ni ada dibuat, memang ada semua. Tetapi tidak sehebat bulan Ramadan. Kemungkinan 2 sah, 1 sah, 1 sah setengah. Itu sajalah. Masjid besar sikit adalah 2 sah setengah, 3 sah. Itu pun pada waktu-waktu yang tertentu. Bukan semua waktu. Waktu Zuhur penuh lah, sebab orang balik kerja, orang rehat, waktu rehat kerja. Jadi orang keluar sebelum pergi makan singgah semayang. Bila singgah semayang adalah 2 saf. 2 saf lebih, 3 saf waktu Zuhur. Ada pun waktu subuh susah kita nak tengok, penuh 3 saf, 4 saf. Tetapi tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, kita dapat perhati sendiri. Daripada 1 Ramadan baru ni sampailah hari ni, macam mana keadaan masjid-masjid di tempat-tempat kita ni. Waktu subuh pun penuh 4 saf, 5 saf kadang tu. Seumpama mayang jemaah kadang-kadang waktu subuh tu sendiri. Ini menandakan rahmatnya Allah Ta'ala, dia beri kepada kita boleh buat ketaatan, kebaikan secara bersama dengan anak beranak kita, dengan sahabat kita pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan lain nak ajak mari masjid surau payah, sebab masing-masing dia nampak komitmen hak lain lebih penting lagi. Tapi mari bulan Ramadan, dia macam satu aura. Dia rasa nak mari masjid, nak baca Quran. Bulan tidak Ramadan, Quran comel je susung di masjid mana-mana pun. Mari bulan Ramadan je nampak macam kubang saja dah. Quran ni duduk sini tafsir. Nak katanya orang pakat nak pegang belaka Quran sehingga tak teratur dah susunan yang ada di masjid, yang ada di surau. Quran tafsir. Tengok tuan-tuan, maka pada bulan Ramadan ramai daripada kalangan kita nak buat ibadah secara bersama. Di siang hari kita berpuasa. Semua orang puasa. Kecil, besar, tua, muda, kaya, papa, semua puasa. Berbanding bulan lain, hanya orang-orang yang rajin saja puasa. Bukan semua orang puasa. Orang yang rajin dan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, hak tu je hak puasa. Mari bulan Ramadan, awak rajin ke, awak malas ke, semua puasa belaka. Itu dipanggil kita dapat buat ibadah secara bersama. Solat berjemaah sebut dah tadi. Malang pula. Dalam bulan-bulan lain kita tak temu tuan-tuan orang sanggup tunggu selepas pada mayang Isya nak sembahyang sunat. Tak ada temulah pada bulan-bulan selain pada bulan Ramadan. Lepas pada mayang Isya, kebanyakan kita tembal lalu. Pergi kedai kopi, pergi maiding, nak pergi ziarah, macam-macam lah. Tetapi mari bulan Ramadan, kita sanggup tangguh jadual minum makan kita, ziarah kita selepas daripada pukul 10.
Dia kata nak pergi hospital, nak pergi rumah orang sakit, nak pergi nawak orang mati. Lepas pada pukul 10 kita pergi lah. Sebab nak tarawih dulu, main sunat. Jadi situ nampak tak? Ada aktiviti ibadah yang kita dapat buat secara bersama. Tuan-tuan, apa sahaja yang kita boleh buat secara bersama ni merupakan rahmat. Rahmat daripada Allah Ta'ala, kerana kita dapat eratkan kasih sayang di antara kita, ukhuwah sesama kita, dapat kenal-kenalan, dapat sembang mesra sepanjang kita bersama tu. Mari masjid bersama, puasa bersama, buka pula, buka di masjid kita ni pula sama, sahur sama. Jadi banyak aktiviti ibadah kita buat bersama-sama. Banyaklah benda yang kita akan dapat daripada hasil kebersamaan itu yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Itu rahmat tu. Hak tu hak mungkin jangan kita nampak tu. Orang tak sebut mana tu. Tapi kita sebut di akhir-akhir Ramadan, kita sebut sebab inilah dia panggil rahmat Ramadan. Laginya rahmatnya bulan Ramadan ni hak kita telah lalui, tuan-tuan, yang mungkin kita perasan tak perasan. Allah Ta'ala dengan sebab dia beri kita satu ibadah pada bulan Ramadan ini, iaitulah ibadah puasa. Maka dengan ibadah puasa ini dia dapat menjadikan kesihatan kita lebih comel berbanding bulan-bulan yang lain. Kita dapat jaga kesihatan kita dengan lebih comel. Orang yang ada darah tinggi pada bulan Ramadan ni biasa tak tinggi mana dah. Comel dah darah dia. Orang yang ada kecil manis pada bulan Ramadan ni, insya-Allah comel lah. Kalau dia tak makan koksi, kalau makan koksi tu memang jadi juga kecil manis. Tapi kalau dia beringat sungguh pada bulan Ramadan, maka insya-Allah segala penyakit daripada tubuh badan kita akan terjaga. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ciptakan bulan dalam kehidupan manusia ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dalam 12 bulan, Allah Ta'ala tahu dah kita ini jenis pesen manusia yang payah nak jaga kesihatan. Nak harap kita sendiri jaga memang susah. Nak harap kita kawal makanan kita sendiri susah. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat daripada dia ciptakan satu bulan daripada 12 bulan tu untuk kita boleh jaga pemakanan kita dengan secara automatically. Tu hebat dia ni Allah Ta'ala. Iaitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja, mari bulan Ramadan, pemakanan kita terjaga. Kita hanya makan pada waktu sahur dan kita hanya makan pada waktu malam saja. Waktu siang hari kita kosong perut kita. Katanya pakar perubatan, puasa ni orang Islam buat ni sebenarnya dia merupakan satu ikhtiar perubatan yang tertua di dunia. Cara berubat yang paling tua di dunia iaitulah kaedah puasa. Katanya orang-orang perubatan, kaedah puasa ni cara merawat kesihatan kita yang telah pun diamalkan oleh orang-orang sebelum ni. Walaupun dia tidak Islam pun dia buat kaedah ni, kaedah puasa. Dia tak panggil puasa lah, dia panggil mengosongkan perut. Jadi mengosongkan perut ini dalam beberapa jam, dalam beberapa ketika merupakan satu kaedah rawatan yang diguna pakai oleh orang-orang terdahulu untuk merawat kesihatan dia. Sampakah hari ni pun gitu tak? Kalau kita nak pergi cek kesihatan, kan kadang-kadang doktor kata esok nak mari cek ni jangan makan, jangan minum lagi dah pagi. Maksudnya dia nak suruh kita punya darah tu lacur, perjalanan tu dok sabit dengan benda-benda lain. Begitu juga nak operation, nak buat pembedahan, kan dia suruh puasa kan? Puasa dulu, esok kita nak buat pembedahan. Jadi awak tak boleh makan start daripada pukul ni sampai ke pukul ni sekian-sekian. Selepas pada buat pembedahan baru boleh makan. Jadi tu dipanggil puasa tu. Walaupun dia kata tak boleh makan tu istilah dia kata saja, kena kosongkan perut, tapi kita panggil puasa tu. Itu antara cara Allah Ta'ala nak jaga kesihatan kita. Jadi Allah Ta'ala tolong jaga kesihatan kita ni dengan dia memberikan bulan Ramadan supaya kita boleh mengosongkan perut. Dengan dia mewajibkan semua orang puasa. Pada bulan-bulan lain ada puasa, tapi bukan semua orang mampu puasa. Sebab atas masing-masing. Nak puasa, tak mau puasa tak ada masalah, sunat saja. Mari bulan Ramadan, awak malah ke rajin ke wajib puasa. Dengan dia mewajibkan sebegitu, maka semua orang akan berpuasa, semua orang akan merasai nikmat kesihatan dia terjaga. Ini pandai Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dia reka satu bulan untuk dia menservis balik kita punya badan kita. Baik tuan-tuan sekalian, itu antara rahmat daripada Allah Ta'ala kepada badan kita, supaya kita akan mudah
menjaga kesihatan. Dan yang terakhir sekali, antara rahmat Ramadan yang kita dapat dalam bulan Ramadan ini, yang mungkin kita terlepas pandang, sedar tak sedar, ini rahmat sebenarnya yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Kejut sahur, al-istiqaz bil ashar. Kita bangun bersahur, ini satu rahmat tuan-tuan. Kerana pada bulan-bulan yang lain jarang orang boleh bangun pada waktu sahur. Sedangkan waktu sahur ni waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat special. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wahum yastaghfiruna bil ashar. Dan mereka, yakni orang-orang hak rapat yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Maka waktu sahur disebut sejelas dalam Quran, ianya merupakan waktu yang terbaik untuk orang meminta keampunan dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan orang tersebut. Tetapi kalau di bulan-bulan lain tuan-tuan, berapa orang boleh bangun waktu sahur ni? Susah. Sebab waktu sahur ni waktu sebelum subuh. Biasa kita bangun ni orang dah bang subuh dah, baru kita bangun. Biasa kalau kita bangun, orang bang subuh baru kita, orang azan dah, kita baru bangun. Ataupun orang dah bang lama dah, 6:30 baru bangun. Jarang orang yang boleh bangun awal, sebelum orang bang subuh. Jadi sebelum orang bang subuh ni dipanggil sebagai waktu sahur, sebagaimana kita telah lalui dalam bulan Ramadan ini. Jadi Allah Ta'ala, dia tahu kelemahan kita tuan-tuan. Bukan semua orang mampu bangun pada waktu sahur di bulan-bulan lain sepanjang setahun. Maka direka satu bulan, iaitu bulan Ramadan, semua orang boleh bangun pada waktu sahur. Semua orang boleh bangun sebab nak makan sahur. Biarlah tak istighfar pun, nak makan sahur. Jadi dengan dia bangun bersahur tu sendiri, kadang-kadang kita nak makan tu kita baca bismillah. Jadi bismillah tu juga zikir. Lepas pada makan dah kenyang dah sahur, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah tu zikir juga. Sekurang-kurangnya kita ingat pada Allah Ta'ala pada waktu sahur, walaupun tidak istighfar. Jadi itu yang Allah Ta'ala nak pada kita. Dia tolong kita banyak tuan-tuan. Dia tolong dah kita ni, supaya kita dapat peluang-peluang yang kita jarang dapat pada bulan-bulan yang lain. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, hargailah peluang kita dapat berada pada bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kerana kita belum tentu dapat berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Kemungkinan besar di kalangan kita ada yang telah pun buat yang terbaik untuk Ramadan kali ini. Daripada awal lagi dia dah memang amalan dia set up comel dah. Mari semua semaya jemaah baca Quran 1 juzuk sehari daripada awal Ramadan lagi. Jadi alhamdulillah jadual dia comel. Sampailah ke akhir Ramadan, alhamdulillah. Tamat Quran, tadarus comel, solat tarawih tak pernah miss. Ada orang begitu Dan saya percaya kita semualah kot, insya-Allah. Ada juga ada kalangan kita ni yang mungkin di awal-awal tu dia tak berapa cakna, sehingga terlepas banyak peluang. Tarawih pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Kerana terlalu makan lebih, jadi ngatuk mata, tinggal tarawih. Ataupun witir itu sendiri tak buat. Ataupun sahur kadang-kadang makan, kadang-kadang tak. Lalu terlepas waktu sahur kerana tidur sedap sangat. Jadi banyak dia miss di awal. Dan hari ni sampai hari 25 dah. Jadi dia menyesali apa yang dia buat pada awal-awal Ramadan tak bersungguh. Sehingga nak habis dah ni baru dia mari rasa nak habis dah ni, kena bersungguh lah. Mari perasaan begitu. Sebab dia masing-masing punya perasaan lah. Kadang-kadang mari tengah perasaan sayang, kadang-kadang mari awal lagi, kadang-kadang mari di akhir. Baik tuan-tuan, kita tengok sikit lah sebagai penutupnya apa yang disebutkan oleh ulama kita. Katanya Ibn Rajab rahimahullah, ya ibadallah, disebut, wahai hamba-hamba Allah, inna syahr Ramadan qad azama 'ala ar-rahil. Sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera pergi tak lama lagi. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tidaklah tersisa waktu Ramadan ni hanya sikit saja lagi. Macam hari ni tak banyak dah ni, ada 4 hari 5 hari je lagi kita ni dengan Ramadan. Maka kata dia, faman minkum ahsanu fihi fa alaihi tamam. Maka sesiapa daripada kamu yang telah pun membuat dengan yang terbaik Ramadan dia, daripada awal satu Ramadan sampailah ke hari ni, dia memang sudah buat schedule, jadual dia yang terbaik dah untuk amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka kata Ibn Rajab,
fa'alaihi tamam, maka sempurnakanlah, sampailah ke akhir Ramadan, teruskan dengan jadual tersebut. Jangan kita berasa comel dah, kita pun tinggal dah, baki lagi ni, ada 4 hari 5 hari lagi ni, sempurnakan. Wa man farata, tetapi bagi siapa yang telah pun mencuaikan, mensia-siakan Ramadan di awal-awal hari itu, falyakhtimhu bil husna, maka hendaklah dia menutup Ramadan dengan cara yang terbaik. Kita tahu kita banyak buat cuai, kita lalai pada awal-awal Ramadan, tuan-tuan. Pada baki lagi 5 hari 4 hari ni, cuba buat yang terbaik kita boleh buat. Katanya lagi Ibnu Al-Jauzi, dia sebut innal khayla idza syarafat nihayatul midmar bazarat qusara juhdaha litafuzu bis sibaq. Katanya Imam Ibnu Al-Jauzi, kuda ni, seekor kuda, dia akan memacu jika sudah berada dekat garis penamak. Dia akan pecuk. Kuda ni semakin dekat dengan garis penamak, dia akan pecuk. Dia punya seluruh tenaga dia. Badalat qusara juhdaha, dia akan keluarkan segala dia punya tenaga dia untuk sampai ke garisan penamak bila nampak tali dia. Semakin dekat dengan tali penamak, garisan penamak, kuda dia akan pecuk lagi, derah. Baiklah, katanya Syekh, fala takun al khayla aftanu minka, maka oleh kerana itu janganlah sampai kuda lebih cerdas, lebih cerdik daripada kita. Macam mana tu? Fa innal a'mal bil khawatim, fa innaka idza lam tahsin al istiqbal la'allaka tahsin al wida'. Katanya Syekh, jangan sampai kuda tadi yang tidak diberikan akal oleh Allah Taala, dia pun tahu nak namak dah ni, dia pun pecuk derah-derah. Jadi jangan sampai kuda lebih cerdik pada kita, kata Syekh. Sebab kalau kita ni dah tahu dah kita akan sampai di penamak Ramadan, ada 4 hari lagi nak menamak Ramadan. Kalau kita dah tahu dah pada awal-awal dulu kita ni banyak cuai, biarlah kita tinggalkan Ramadan dengan cara yang terbaik, kata dia. Biarlah walaupun kita tak sampai markah penuh macam orang lain pun, tapi biarlah kita tinggalkan Ramadan dengan cara yang tinggalan yang terbaik. Kita buat benda-benda yang kita boleh buat lagi semampu boleh. Kerana al-a'malu bil khawatim, sesungguhnya pengiraan Allah Ta'ala kepada sesuatu amalan adalah berdasarkan penutup, bukan berdasarkan pada awalnya. Maka oleh kerana itu, peluang bagi kita yang ada cacat cela pada awal-awal Ramadan untuk kita perbaiki masih ada lagi. Boleh lagi kita baiki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawati al-Qur'ani fi Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.